Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Nur Hashimi bin Saad. Saya Nur Halilah Najwa binti Muhammad Halil akan melaksanakan simulasi pengajaran pada bahagian set induksi dan langkah 1 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2 menerusi video ini. Saya akan teruskan video ini dengan simulasi pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Seperti biasa, sebelum kamu duduk, pastikan tempat duduk kamu dalam keadaan bersih. Tiada sebarang sampah sama ada di bawah kerusi ataupun di bawah meja. Dan sekiranya ada, sila kutip dan buang ke dalam tong sampah. Okey, bagi sesiapa yang tempat duduknya dalam keadaan bersih, cikgu minta untuk kamu kemaskan buku-buku yang ada di atas meja kamu yang tiada kaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Sila simpan dalam beg sekolah kamu ataupun di dalam laci meja masing-masing. Dan sila keluarkan buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 2. Okey, semua sudah bersedia? Okey, cikgu minta untuk semua duduk tegak. Saya tak nak ada yang bersandar, jangan ada yang bersandar dekat tepi dinding. Okey, semua duduk tegak-tegak. Okey, saya minta untuk kamu fokus di hadapan. Fokus dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu, cikgu nak tunjukkan kepada kamu satu benda. Okey, apakah ini? Siapa boleh teka? Mainan. Salah. Tabung. Okey, macam mana awak boleh kata ini tabung? Awak pernah dapat? Okey. Okey, cikgu juga pernah dapat. Ini adalah tabung yang diberikan oleh Bank Tabung Haji. Okey, siapa ada simpanan dalam akaun Bank Tabung Haji? Okey, maksudnya awak ada niat untuk pergi menunaikan haji atau umrah. Okey. Biasanya, awak tahu tak kenapa pihak bank berikan tabung ni kepada pendeposit, maksudnya penyimpan wang di dalam bank. Tujuannya untuk apa? Okey, bagus. Untuk kita belajar cara untuk menabung. Okey, biasanya kita dalam tabung ni kita akan masukkan duit shilling ke, wang ringgit ke. Okey, biasanya kita akan lakukan sekiranya kita ada baki duit selepas kita berbelanja. Okey. Sebelum kita mulakan sesi pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tayangkan kepada kamu satu video pendek berkaitan dengan menabung. Okey, bagus. Okey, untuk sebelum tu, sila tengok tayangan video yang cikgu paparkan sebentar nanti. Mengapa kau termenung, menungkat dagu? Abah, Ha, boleh belikan Aiman jalikan? Aiman. Kalaulah Abah ni banyak duit, bukankan jala ikan. Jala ikan Jos pun Abah beli-beli, tahu tak? Kelambu nyamuk. Oh. Uyo. Yang membedakan Bah, boleh tak Abah belikan Aiman kereta kayu? Sebab esok hari jari Aiman tau. Aiman, kalaulah pokok cempedak Abah tu berdaun emas, jangan katakan kereta kayu. Kereta kebal pun Abah beli-beli.
ni. Okey, ke belakang. Okey. Alright. Aiman? Ya, Mak. Siap. Terima kasih, Mak. Abah. Ha? Boleh tak Aiman sambung belajar ke universiti? Diam tanda setuju, Abah. Senyum tanda suka. Terima kasih, Abah. Bang, rasalah pitch pedas ni. Ish, kamu ni. Motor apa ni? Motor apa ni, Cik? Aiman. Motor ni Abah punya. Naik, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Naik pedas. Okey, berdasarkan kepada tayangan video yang cikgu paparkan, boleh tak awak keluarkan apa nilai-nilai ataupun cara yang ditunjukkan daripada pelakon-pelakon seperti Afrin Shauki dan Fimi Don tadi? Okey, bagus. Maksudnya adanya budaya menyimpan wang. Okey, di mana bapa iaitu Afrin Shauki menyimpan wang untuk pendidikan anaknya pada masa akan datang. Okey, dari situ kita dapat lihat bahawa adanya kebaikan-kebaikan dalam amalan menabung. Okey. Siapa sini ada buat simpanan untuk melanjutkan pelajaran selepas habis belajar nanti? Okey, bagus semua. Maksudnya semua ada kesungguhan dan cita-cita untuk menyambung pelajaran. Maksudnya di sini cikgu nak kaitkan tentang video tadi dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan amalan menabung. Okey, hikmah menabung. Okey, sebelum tu cikgu minta untuk semua buka buku teks pada muka surat 100. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita berkaitan dengan hikmah menabung tersebut, cikgu minta untuk kamu lihat pada paparan slide ini. Okey, berikut adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama mengetahui kebaikan-kebaikan amalan menabung. Yang kedua, murid dapat mengetahui teknik menulis karangan lengkap dan pembinaan barangan isi mengikut model segitiga yang diajarkan. Yang ketiga, murid dapat menulis barangan isi yang lengkap berkaitan dengan kebaikan amalan menabung. Seterusnya, saya minta untuk kamu fokus di hadapan dan perhatikan model segitiga yang telah cikgu buat ini. Okey, semua jelas ya? Okay, yang pertama sekali kita lihat. Ini adalah model segitiga yang membantu awak untuk ingat dari segi pembinaan karangan, di mana pembinaan karangan ini boleh terbahagi kepada dua jenis. Karangan boleh terbahagi kepada dua jenis, iaitu karangan jenis berformat dan yang kedua adalah karangan jenis tidak berformat. Okey, jenis-jenis karangan yang tidak berformat adalah seperti karangan perbincangan, karangan pendapat, karangan ulasan, karangan fakta, karangan cereka dan sebagainya. Manakala karangan yang berformat seperti surat tidak rasmi, surat rasmi, syarahan dan laporan dan lain-lain lagi. Okey, untuk model segitiga ini, ia sesuai untuk digunakan bagi karangan jenis tidak berformat
yang berbentuk sebagai karangan perbincangan, karangan fakta dan karangan fakta. Okey, dua ni. Okey, pertama sekali kita lihat pembinaan karangan pertama sekali perlunya ada pendahuluan, disusuli dengan perengan isi, dan yang ketiga disusuli dengan penutup. Okey, penutup ni sebagai akhir sekali pada bahagian akhir bagi pembinaan sesuatu karangan. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu. Pendahuluan. Okey. Pendahuluan ini bertujuan untuk memperkenalkan tajuk karangan, di mana hari ini kita belajar tajuk karangan tentang hikmah menabung, iaitu kebaikan-kebaikan amalan menabung. Okey, dekat situ kita boleh tuliskan pada pendahuluan ini. Contohnya, amalan menabung merupakan amalan yang baik yang boleh kita lakukan bagi tujuan untuk sesuatu perkara. Okey, macam tu. Okey, yang kedua. Pendahuluan ini perlu berkaitan dengan isu semasa ataupun definisi. Contohlah, awak kata menabung ialah sesuatu perbuatan menyimpan wang di dalam tabung dan kemudiannya memasukkan ke dalam bank ataupun bagi tujuan untuk kegunaan tujuan-tujuan tertentu. Okey, itu definisi. Kamu boleh masukkan definisi ataupun isu-isu semasa tentang tabungan ini dalam pendahuluan isi. Okey, dalam pendahuluan ini juga awak boleh membina 3 atau 5 ayat. Okey, kat sini pendahuluan ni boleh awak bina dengan 3 hingga 5 ayat. Okey, seterusnya dimulakan dengan ayat pengenalan. Okey, seperti saya nyatakan tadi dari segi definisi ataupun isu. Dan yang ketiga, ayat-ayat huraian. Dan yang terakhir adalah ayat fokus. Okey, ayat fokus ni adalah contohnya, oleh itu penulisan ini akan membicarakan tentang faedah-faedah amalan menabung. Okey, itu adalah penekanan. Fokus ini adalah penekanan kepada tajuk, kepada perbincangan yang akan awak bawa di perenggan isi. Okey, yang kedua adalah perengan isi, di mana perengan isi bergantung kepada jumlah isi utama. Okey, kebiasaannya awak akan dapat isi utama ini dalam sesuatu gambar rajah. Okey, biasanya akan ada 4 atau ketiga isi yang awak akan peroleh. Dan paling maksimum adalah 5 isi utama. Okey, isi utama ni perlu awak ambil daripada paparan yang terdapat di kertas ataupun dalam buku teks. Dan yang terakhir adalah satu perenggan. Isi utama, isi sampingan. Okey, di mana dalam perenggan isi ini perlunya ada isi utama. Okey, isi utama ni yang telah dinyatakan dalam soalan ataupun dalam buku teks kamu. Okey, kamu ada lihatkan dalam buku teks kamu itu adanya isi-isi penting. Okey, sepertinya menambah wang simpanan, membuat pembelian, buku, alat tulis dan keperluan lain. Okey, itu adalah isi utama. Okey, manakala isi sampingan ini terdiri daripada ayat huraian dan perlunya ada kesimpulan kecil pada perenggan isi. Yang ketiga adalah penutup, iaitu di mana membuat rumusan keseluruhan bagi pembinaan karangan yang awak buat. Dan yang kedua dibina dengan 3 hingga 5 ayat juga seperti dalam pendahuluan. Tapi di sini kandungan penutup adalah seperti penyataan semula topik perbincangan kamu. Contohnya, oleh itu jelaslah bahawa amalan menabung ini merupakan amalan yang baik untuk kita lakukan bagi kebaikan diri kita sendiri. Itu contoh. Dan memberikan cadangan ataupun harapan. Okey, jelas ya? Okey, kalau sekiranya kurang jelas, kamu boleh angkat tangan bertanya dengan saya. Dan saya minta untuk kamu, saya akan agihkan kepada kamu nota teknik menulis karangan, jenis karangan perbincangan, dan sila salin semula apa perkara-perkara yang saya telah tulis di nota ini. Okey, itu saja. Saya bagi masa kepada kamu 5 minit untuk menulis perkara yang saya telah tulis ini.
Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.